Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hidayah Umul. Anda sedang menonton Koresponden Bernama, di mana sebuah program yang menghubungkan Biro Bernama seluruh Malaysia dan Koresponden Bernama di seluruh dunia. Hari ini kami bawakan anda kepada fokus utama. Peranan institusi zakat dalam isu bantuan kepada masyarakat. Menghargai jasa anggota bomba seluruh negara. Perhebatkan Akta Pengangkutan Jalan. Jumlah kenderaan di jalan raya sekitar ibu negara meningkat hampir 30% pada hari pertama semalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berbanding pagi sebelumnya. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ACP Zulkifli Yahya berkata susulan PKPB ke semua sekatan jalan raya op COVID-19 di 8 lokasi juga telah dihentikan. Ekoran arahan dari Ketua Polis Kuala Lumpur untuk menamatkan sekatan jalan raya di sekitar ibu negara juga tiada penutupan jalan pada masa ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan terima kasih kepada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang berada di barisan hadapan bersama petugas lain dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Seri Paduka bertitah agar rakyat menghargai jasa anggota bomba yang berkorban dan mempertaruhkan keselamatan diri sendiri demi menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut memuji komitmen anggota JBPM ketika berhadapan dengan tempoh krisis COVID-19 ketika ini. Lagi pujian kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kali ini disuarakan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin yang menegaskan tugas yang digalas anggota bomba kini semakin mencabar dan mereka wajar diberikan penghargaan paling tinggi kerana sanggup meletakkan diri dalam pelbagai situasi bahaya demi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang diberi tanggungjawab mengetuai operasi pembasmian kuman merupakan antara wira yang terlibat dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini. Beralih ke perkembangan berita di negeri Kedah. Memulakan berita dari Kedah ialah berkenaan dengan lebih 500,000 keluarga di Kedah yang terjejas atau terputus bekalan makanan disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendapat manfaat bantuan bekalan makanan yang disalurkan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZAK-NK. Untuk butiran lanjut, kita bersama dengan Nurul Huda Ahmad Lufti di talian Skype langsung dari Kedah ketika ini. Silakan Nurul. Ya, lebih 500,000 keluarga di Kedah yang terjejas atau terputus bekalan makanan mendapat manfaat daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, Sheikh Zakaria Osman, pengagihan bantuan ini melibatkan peruntukan keseluruhannya berjumlah 9.76 juta ringgit, yang mana bekalan makanan ini merangkumi beras, kicap dan juga sardin, dan 300 kampit beras, 300 botol kicap dan 600 tin sardin akan diagihkan kepada 578 masjid di seluruh negeri Kedah bagi fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Pengagihan bagi fasa kedua telah pun berakhir. Fasa ketiga bermula semalam dan fasa keempat akan bermula pada minggu kedua Hari Raya Aidilfitri. Sheikh Zakaria memaklumkan pihak masjid dipertanggungjawabkan memilih penerima yang layak berdasarkan keperluan dan kesesuaian keluarga berkenaan untuk menerima bantuan ini.
Syekh Zakaria memaklumkan pihaknya percaya dan yakin pengagihan bantuan ini tidak akan pergi kepada penerima yang sama bagi setiap fasa, yang mana penerima lain yang layak dan masih belum menerima bantuan ini akan diutamakan. Di sini penolong amil mempunyai budi bicara untuk memilih penerima yang layak. Dalam pada itu, Syekh Zakaria juga memaklumkan seramai 1,500 anak-anak Kedah yang berada di luar negara melanjutkan pengajian dan terkandas di sana dan tidak menerima sebarang derma siswa Lembaga Zakat Negeri Kedah akan menerima bantuan RM500 secara one-off yang akan mula diagihkan pada pertengahan Ramadan ini. Okey Nurul, seterusnya kita ketahui di musim PKP ini sesi perkahwinan pastinya agak terjejas di situ, di mana 38 pasangan di daerah Kota Setar yang sudah mendapat kelulusan bersetuju untuk dinikahkan. Dan bagaimanakah prosedurnya? Mungkin Nurul ada laporan mengenainya. Silakan. Okey. Prosedurnya sebelum berlangsungnya akad nikah ini, pihak pejabat agama daerah Kota Setar akan menghubungi pasangan berkenaan. Di sini, di daerah Kota Setar, hanya 38 sahaja yang bersetuju untuk dinikahkan pada PKP ini, yang mana 77 lagi tidak bersetuju dan selebihnya tidak memberi maklum balas kepada pihak pejabat agama daerah Kota Setar ketika dihubungi. Sebelum akad nikah dilangsungkan, pasangan dan juga wali mereka perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan seperti mengamalkan penjarakan sosial, memeriksa suhu badan dan juga memakai penutup hidung dan mulut. Okey, terima kasih Nurul di atas perkongsian itu tadi, sangat menarik ya. Dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dengan berita dari Negeri Perlis dan apakah menu yang menarik perhatian kami untuk kongsi bersama anda semua. Tunggu, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi memperhebatkan lagi Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam masa terdekat. Untuk butirannya, kita bersama dengan Muhammad Ekmal Hakim Abdullah di talian Skype langsung dari Perlis dan telah pun bersedia ketika ini dengan laporannya. Silakan Ekmal. Terima kasih Nurul di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan perbincangan secara terperinci dengan Kementerian Pengangkutan bagi memperhebatkan lagi Akta Pengangkutan 1987 di masa hadapan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, akta tersebut telah dipindah sejak daripada 2005. Makna kata telah memasuki 15 tahun pindaan dan ianya perlu diperhebatkan supaya pesalah jalan raya yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan lebih berat. Beliau berkata perbincangan itu akan mengambil kira kaedah ataupun bentuk denda atau penjara agar pemandu lebih berhati-hati memandu. Datuk Seri Hamzah juga turut menyiasati orang ramai agar mematuhi arahan yang telah ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, termasuk tidak memandu pada waktu lewat malam tanpa alasan yang munasabah. Dalam kejadian kira-kira 2 pagi Ahad lepas, Allahyarham Korporal Safwan Muhammad disahkan meninggal dunia di lokasi ketika melakukan sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Seremban, Lekas, Selangor. Allahyarham maut akibat cedera parah di kepala dan badan selepas dihempap kenderaan pacuan 4 roda Toyota Hilux yang dipandu oleh seorang lelaki disyaki di bawah pengaruh alkohol. Jenazah Allahyarham telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bakar Bata, Tanjung Rambutan, Perak.
Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah juga turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan berharap kes seperti ini tidak lagi berlaku di masa hadapan. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah juga turut menegaskan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB yang telah dikuatkuasakan bukan bermakna orang ramai boleh menikmati kehidupan secara bebas sepenuhnya, tetapi perlu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Beliau juga berkata industri yang akan beroperasi semula mesti mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Katanya sekatan jalan raya akan diteruskan seperti biasa namun tidaklah diperketatkan seperti sebelum ini dan ianya akan dilonggarkan dari masa ke semasa. Ya Nurul, begitu. Okey, Ikmal, kita nak berkongsi sedikit informasi ya. Jika di Ibu Negara dapat kita saksikan semalam dilaporkan sekitar 30% kenderaan meningkat di kawasan jalanan di sekitar Ibu Negara. Dan bagaimana pula di kawasan Perlis? Sejurus pelaksanaan PKPB. Silakan. Okey. Mengikut pada tinjauan yang saya buat semalam, kalau diikutkan di Bandar Kanga sendiri, keadaan trafik memang banyak di atas jalan raya. Orang kata kira macam meriah lah. Orang kata kalau sebelum ini masa pelaksanaan 3 kali PKP kita sebelum ini, orang kata suasana jalan itu lengang kan, tidak banyak kenderaan di atas jalan raya. Tetapi bermula daripada semalam lagi memang orang kata macam suasananya seolah-olah suasana orang yang di perantauan pulang ke kampung halaman. Begitu orang kata orang kata macam mana maksudnya lah kan. Memang begitu ramai sekali orang di bandar. Kerana apa? Hasil pemeriksaan, hasil tinjauan juga ada yang mengatakan mereka nak melakukan urusan harian seperti biasa. Begitu, Nurul. Ya, peningkatan kenderaan tidak dapat kita elakkan, tapi yang penting jaga SOP. Terima kasih Ikmal ya atas laporan itu tadi. Dan seterusnya, mari kita saksikan idea untuk juadah buka puasa petang nanti. Apakah yang menarik di laman sosial ketika ini? Jom kita saksikan. Masih bersama di Koresponden Bernama. Untuk segmen terakhir ini, kami di Koresponden membuat perincian tentang zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajipan fardu ain ke atas setiap orang Islam. Kewajipan ini dilaksanakan di bulan Ramadan bertujuan membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Dan seterusnya, bayaran zakat fitrah tersebut dapat digunakan untuk membantu fakir dan miskin serta golongan yang memerlukan. Inilah di antara keindahan Islam. Peranan zakat dalam membina sosioekonomi dan sosial masyarakat Islam amatlah penting dan mesti dihayati sepenuhnya oleh setiap Muslim. Untuk bercakap mengenai hal ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat Malaysia, Haji Ahmad Shukri Yusof di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, syukur.
Okey, Tuan Haji, untuk perkongsian, mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan penonton koresponden bernama. Apakah peranan institusi zakat dalam isu bantuan kepada masyarakat yang terkesan dengan PKP dan COVID-19 ketika ini khasnya? Terima kasih pada Nurul dan semua penonton bernama TV pada waktu ini. Alhamdulillah, kita lihat masyarakat kita dan juga institusi kita dalam berhadapan dengan COVID-19 ini ataupun dalam suasana PKP ini, semua ada peranan masing-masing. Termasuklah institusi zakat sebagai contoh yang merupakan sebagai satu institusi yang di antara tanggungjawabnya ialah untuk membantu masyarakat Islam dalam keadaan sukar dan juga keadaan susah. Saya bercakap dari sudut Pusat Hutang Zakat Majlis Agama Islam wilayah sendiri, kita baru-baru ini menubuhkan apa yang kita namakan tabung Musa'adah Khairah PPZ, di mana alhamdulillah 18,313 orang mendapat manfaat daripada tabung kita ini dengan jumlah 5.5 juta. Dan ini di antara usaha kita untuk meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat Islam, supaya setiap orang mempunyai kekuatan untuk keluar daripada kesukaran dan juga kesusahan. Dan apa yang saya sebutkan tadi bahawa sebenarnya peranan ini peranan semua pihak, termasuk kerajaan, termasuk NGO, termasuk syarikat korporat, semua ada peranan masing-masing bagi insya-Allah untuk kita mengurangkan beban orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan untuk makluman sidang penonton juga, kita setiap masa dan setiap ketika kita terus berusaha supaya beban ini dapat diringankan, dan insya-Allah kita doakan supaya mudah-mudahan COVID-19 ini pada waktu terdekat ini dapat diangkat ataupun dapat dihapuskan, insya-Allah. Okey, Tuan Haji, seperti yang kita ketahui ya, penjaraan sosial 1 meter sesama individu itu sedikit sebanyak memberi kesan dalam proses untuk membayar zakat ya. Ada masalah sikit di situ. Bagaimanakah, adakah pihak zakat menampil pelbagai cara ataupun inisiatif cara-cara pembayaran zakat di musim PKP ini? Mungkin adanya daripada segi bayaran zakat menerusi online ataupun bagaimana? Alhamdulillah, untuk makluman bahawa kita di Pusat Hutang Zakat, selain daripada kita menggesa dan juga menggalakkan masyarakat supaya membayar zakat secara online, iaitu di zakat.com.my, ataupun boleh membayar fitrah di fitrah.zakat.com.my. Kita sebenarnya juga membuka kaunter-kaunter kita, 10 kaunter kita, termasuk di Syambeling, Kampung Baru, di Masjid Negara, Wangsa Maju, Presiden 9, Presiden 15. Cuma kita dalam suasana PKP, dalam suasana kita berjuang untuk menghapuskan COVID-19 ini, kita telah mengambil langkah-langkah yang seperti yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh MKN. Maknanya, bagi pembayar-pembayar kita, sama ada yang ingin membayar zakat fitrah ataupun zakat harta, mereka boleh datang ke kaunter-kaunter kita, boleh Google saja, tulis kaunter zakat PPZ, boleh datang ke kaunter. Dan yang paling kami harapkan, bagi yang ada kemampuan untuk menggunakan secara talian ataupun mesra internet ni, mereka boleh membayar seperti yang saya katakan tadi, membayar di zakat.com.my untuk zakat harta, ataupun fitrah.zakat.com.my. Sebab seperti mana yang kita ketahui, kewajipan kita untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah sesuatu yang wajib walaupun dalam suasana PKP, dalam suasana sekarang. Dan saya fikir waktu ini sebenarnya adalah sebagai satu ujian kepada kita.
bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah ini walaupun dalam suasana sukar. Saya katakan tadi, pilihan sudah ada kepada masyarakat, sama ada boleh pergi ke kaunter kita ataupun membayar secara online. Dan kita percaya insya-Allah dalam suasana yang ada pada hari ini, masyarakat akan menggunakan peluang yang ada ini untuk melaksanakan ibadah zakat harta dan juga zakat fitrah. Di mana yang kita sebut di awal tadi, sebenarnya orang yang terkesan daripada COVID-19 ini cukup ramai. Dan insya-Allah dengan bayaran zakat harta, bayaran zakat fitrah itu dapat kita salurkan secepat mungkin kepada asnaf yang memerlukan, dan insya-Allah setiap sen yang digunakan itu akan memberi manfaat kepada golongan yang sangat-sangat memerlukan. Saya mengambil ruang terima kasih Tuan Haji atas perkongsian jawapan itu. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat atas perkongsian itu tadi. Zakat fitrah adalah wajib. Okey, sekarang ini kita ingin beralih pula kepada sesuatu yang positif. Kita recharge tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu aura yang lebih bersemangat, yang lebih positif untuk menjalani kehidupan rutin harian seterusnya. Saksikan refleksi minda yang kami bawakan untuk anda berkaitan dengan inovasi Jugaad. Apakah itu Jugaad? Saksikan. Pada waktu ini, semua kita menghadapi saat yang sukar. Satu dunia berhadapan dengan COVID-19, di mana kita terkurung di rumah di atas saranan kerajaan bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Dan pada masa ini juga banyak norma-norma baru yang terpaksa kita hadapi bagi memenuhi keperluan work from home. Misalnya, dan ini merupakan satu peluang yang perlu kita ambil untuk lebih berinovasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan anda kepada satu terma baru, iaitu Jugaad Innovation ataupun inovasi Jugaad. Dalam bahasa Hindi, Jugaad bermaksud menambah baik atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber yang terhad. Kita sedia maklum apabila pandemik ini berlaku, misalnya di hospital-hospital berlaku kekurangan ventilator untuk merawat pesakit COVID-19. Maka Jugaad Innovation membolehkan sekolongan kumpulan mencipta ventilator yang ringkas dan mudah alih yang boleh dibawa ke kawasan-kawasan pedalaman misalnya. Para pesyarah tidak kurang juga menghadapi masalah yang sama apabila perlu berada di rumah dan meneruskan pembelajaran secara atas talian. Ada yang terpaksa membeli peralatan baru seperti selfie stick, handphone stick ataupun tablet khas bagi tujuan pengajaran. Tetapi dengan menggunakan inovasi Jugaad, mereka berjaya menghasilkan magic box mereka sendiri bagi tujuan mempermudahkan untuk merekod dan merakam step by step yang diperlukan sewaktu melaksanakan tutorial kepada pelajar. Jadi, cuba lihat di sekitar anda. Inovasi Jugaad boleh juga dilakukan di rumah kita sendiri. Bagi ibu-ibu yang suka memasak di rumah dan kekurangan pengukus misalnya, kuali juga boleh digunakan sebagai pengukus. Itu adalah antara contoh inovasi Jugaad yang paling mudah. So, lihat sekeliling anda, selamat berinovasi dan ingat, do more with less. Koresponden Bernama sudah sampai ke penghujung rancangan. Teruskan bersama kami di Koresponden Bernama. Saya Nurul Hidayah Umul. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.